Okey, bukan setakat diskriminan sahaja. Okey, kita nak bercerita juga tentang bagaimana keadaan graf kita. Okey, so graf kita yang pertama, okey, kalau positif, so maksudnya dia ada dekat sini intersect dengan x-axis, okey, sebanyak 2 point. Okey, lepas tu kalau dia zero, okey, kita punya graph, okey, mesti intersect pada x-axis, okey, pada satu point saja, satu point. So this one adalah 2 point, okey, and then this one adalah 1 point, and this one pula, okay, pada x-intercept dia tiada langsung, okay, tiada intersection, does not intersect, okay, dengan intersect dengan siapa? Dengan x-axis. So yang pertama, so maksudnya kalau n maksudnya tak intersect, E intersect 1 dan D intersect 2. So maksudnya kita mula daripada tiada intersect 1 dan intersect 2. Okey, terhadap apa? Terhadap x-axis. Okey, so itu formula kita lah. Okey, macam mana kita nak senang ingat. Okey, 012 NED negatif, 0 positif. Okey. So bear in mind, okey, kita akan gunakan ini sepanjang dalam bab 2 ni lah. Okey, kalau ada diskriminan. Alright, so kita teruskan. Okey, kita teruskan kepada soalan nombor 2. Determine the types of roots. Tadi kita dah belajar 3 types. Okey, kita dah belajar 3 types. Apakah dia itu tadi? Kalau tak ingat, kita buat garis nombor. Okey, kita buat garis nombor. And then kita ada negatif dulu pada 0, and then positif. Okey, so maksudnya tadi NED, net. Okey, so yang pertama, apa yang diberikan? Okey, yang diberikan adalah macam biasalah. So diberikan kita QE. So QE kita adalah 3x² tolak 2x tambah 5. Jadinya kita keluarkan, okey, data A, coefficient of x², okey, 3. B, coefficient of x, negatif 2. Dan C adalah dia punya constant, 5. Okey, so daripada situ kita kena menggunakan, macam mana kita nak tahu kita punya QE ni apa tu dia NE ataupun D. So kita kena masukkan dalam kita punya diskriminan. So kita kena tahu nilai diskriminan kita berapa. So apa yang perlu kita buat? So kita tadi dah kita keluarkan A, B, C. So kita just substitute dalam B, A dan juga C kita. So kita substitute, and then kita tekan calculator. Okey, bila tekan calculator, kita dapat jawapan negatif 56. Okey, kita dapat jawapan negatif 56. So kita sedar bahawasanya negatif 56 tu adalah less than 0, which is negatif. So bila negatif, so kita tengok balik kita punya apa tu diagram kita. So negatif adalah n. N apa? N adalah no, iaitu no real roots. Okay, so macam itulah kita nak identify bahawasanya QE kita tu adalah no real roots ataupun equal real roots ataupun different real roots. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua pun samalah. Okay, yang diberikan adalah QE kita. This is our QE. And then so apa yang kita boleh buat, kita cari kita punya A, B dan juga C, dan kita gunakan diskriminan. Okay, so diskriminan kita B² tolak 4AC. Kita nak tahu value diskriminan kita ni adakah dia negatif, 0 ataupun positif. So kita masukkan, substitutekan ke dalam B, A dan juga C. B, A dan juga C. So B kita negatif 2, A kita adalah 1 dan C kita adalah negatif 3. Therefore, kita tekan calculator dan kita dapat 16. Okey, lepas tu 16 tu adalah dia adalah positif.
positif. So kita tengok balik diagram kita. Okay, positif maksudnya D. So D maksudnya different. So kita boleh buat conclusion yang quadratic equation kita yang tadi tu adalah two different real roots. So macam tu lah. Okay, tadi ada negatif. Kalau negatif, okay, kita no. And then kalau positif, dia adalah D, different. Dan kalau lah, okay, kalau kita tekan kalkulator dapat kosong, so ia adalah E. E adalah apa? So E adalah two equal roots. Okay, so macam tu lah kalau kita nak identify kita punya QE tu berada dalam jenis root yang mana. Okay, so of course kita kena guna discriminant. Okay, B square tolak 4AC. Okay, next. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3, find the range of values of K if QE has two different real root. Okay, sekarang ni kita nak tahu range untuk K. Okay, jika kita punya QE has two different roots. So maksudnya dekat sini dia dah jelaskan kat kita, dia dah state kat kita yang bahawasanya kita kena guna different real roots. So ingat tak tadi kita punya diagram negatif, 0 dan juga positif. Okay, so NED. So kalau different, so different dia adalah positif. So kalau positif maksudnya more than 0. So maksudnya discriminant kita mesti kena guna discriminant yang more than 0. Okay, so sebelum menggunakan discriminant, kita lihat apa soalan bagi. So soalan bahagi equation kita macam ni. Okay, equals to K. So tak boleh equals to K, kita kena dalam QE. Kalau QE mesti kena dalam general form. Okay, general form mesti kena equals to 0. Okay, so therefore K ni kena pindah sebelah. So K pindah sebelah, itu yang jadi negatif K. Okay, so dekat sini kita dah general form kan dia. So ini kita dah general form kan dia. So barulah kita boleh keluarkan A kita, B kita dan juga C. Okay, so A adalah 2, B adalah 6 dan C adalah selain daripada itu, iaitu 5 tolak K. Okay, so dekat sinilah yang saya kata kita perlu menggunakan discriminant. Tapi discriminant yang mana? Discriminant yang more than 0 mengikut kehendak soalan. Sebab different, so kita kena guna D. D adalah positif. Positif maksudnya more than 0. Okay, so B. Okay, masukkan nilai B, kita hanya substitute sajalah dekat sini. Kita substitutekan B, kita substitutekan A, kita substitutekan C. Okay, dah substitute macam biasa. 6 kuasa 2 adalah 36, 4 darab 2 adalah 8. Lepas tu kita boleh expand. Okay, kita expandkan dia. Negatif 8 darab 5 negatif 40. Negatif 8 darab negatif K adalah 8K. So yang ini masih lagi sama. Okay, 36 tolak 40. Okay, 36 tolak 40 adalah negatif 4. Okay, dan negatif 4 ni kita pindah sebelah, negatif akan jadi positif. Okay, dan K, okay, kita nak sebab kita nak find the range of K, so K kena duduk sorang-sorang. So 8 adalah dia punya hubungan dengan K ni adalah darab. So pergi sebelah jadi bahagi. So 4 dengan 8 ni kita boleh cancel. So akan dapat 1/2. So K more than 1/2. So kalau mengikut soalan ni, kalau awak letak salah inequalities, maksudnya salah lah, walaupun awak punya jawapan 1/2, dia kena mesti more than. Okay, mengikut kehendak soalan. Okay, so itulah dia untuk yang pertama. Itu kalau two different real roots. Macam mana pula kalau dia nak find the value of K juga, tetapi two equal. So kalau two equal, macam mana? Equal adalah E. E adalah 0. So maksudnya kita kena gunakan equals to 0. Kita kena gunakan equals to 0. Bukan lagi more than 0. Sebab mengikut
kehendak soalan. Okey, sebab dia dah nyatakan jenis. Okey, dia dah nyatakan jenis root yang kita perlu guna. Okey. So macam biasa, soalan dia bagi kita equation, tetapi kita kena buat dia dalam bentuk general form. Okay, bila general form mesti kena equals to 0. Kenapa kena general form? Sebab kita nak keluarkan A, B dan juga C. Okay, so kalau kita tak generalkan dia, kita tak boleh keluarkan A, B dan juga C. So macam biasa, A adalah 2, coefficient x square, and then coefficient of x adalah 3, dan selain daripada itu adalah 6 tolak K. Dan setelah itu, okay, kita just substitute je lah dalam formula diskriminan kita tadi. Okay. Dan lepas tu macam biasalah, okay, kita selesaikan secara algebra. Dan akhirnya awak akan dapat dah nilai kat sini. Okay, buat slowly dekat sini. Okay, secara algebra. Okay, dan awak akan dapat nilai K, iaitu 39/8. Okay, so hati-hati dekat sini. Okay, untuk kegunaan diskriminan, okay, sama ada equals to 0, okay, positive, more than 0 ataupun less than 0. So kita kena ikut diagram net kita lah tadi kan. Okay, net. Alright. Okay, habis sudah tadi 2.2. Okay, kita pergi kepada 2.3. Okay, 2.3. Okay, untuk 2.3, kita nak bercerita tentang quadratic function pula. Okay, so sebelum ni kita bercerita tentang quadratic equation. So selalunya, apa perbezaannya quadratic equation dengan quadratic function? Quadratic function maksudnya dia dalam bentuk function. Maksudnya dia bukan dalam equals to 0. So kalau QE, this is QF. Okay, so kalau QF maksudnya dalam bentuk function. Kalau QE, dia dalam bentuk ada equals to 0. Okay, kita boleh buat dia dalam bentuk general form lah, kena equals to 0 macam tu. Okay, so nombor 1. Okay, determine whether the graph of each of the following QF has a maximum point or minimum point. So kita nak tahu dia maximum point ataupun minimum point. So macam mana kita nak tahu bahawasanya dia mempunyai maximum point ataupun minimum point? Okay, senang saja. So untuk soalan A, apa yang diberikan adalah QF. Okay, ini adalah QF kita dalam bentuk function. So dia letak 5x tolak 6 tambah 2x kuasa 2. So apa yang awak perlu highlight adalah pada A. So kita kena cari A kita apa? Kita kena cari A kita apa? So adakah 5A kita? Bukan. 5 ni adalah B. Negatif 6 ni adalah C. Okay, 2 adalah A kita. Sebab apa 2A kita? Sebab A, macam mana kita nak cari A? Dia adalah coefficient, perkali bagi X square. Perkali bagi X square. So mana perkali bagi X square? So ini adalah X square. So sebelah dia adalah 2. So A adalah 2. So A adalah 2. So 2 tu bermaksud more than 0. So more than 0 bermaksud positif. Bila positif, graf awak adalah graf senyum. Okay, graf senyum. Okay, so bila senyum, awak punya point, okay, berada di bawah. So bila berada di bawah, therefore dia adalah minimum point. Okay, so bagaimana pula dengan QF yang kedua? QF yang kedua pula, macam biasalah kita kena cari A kita apa. So di manakah A? Coefficient of X square. Coefficient of X square. Okay, so ini adalah X square kita. Sebelahnya perkali dia, negatif 3. Negatif 3 adalah less than 0. So less than 0 bermaksud negatif. So kalau negatif, maksudnya kat sini graf kita adalah masam. Tadi senyum. Kalau positif senyum, negatif adalah masam. Okey, bila masam, okey, graf awak masam, okey, mulut masam macam ni. So maksudnya dia berada, point kita berada di atas. So berada di atas, therefore dia adalah maksimum.
Okay, senang saja. Senyum, so awak nampak jelas senyum, so mesti point dekat bawah, minimum. So kalau masam, okay, nampak jelas dekat sini, pointnya di atas. Sebab tu dia maksimum. Okay, so kita kena tahulah macam mana nak cari sesuatu graf tu, sama ada dia maksimum ataupun minimum. Melalui apa? Melalui A. Okay. Alright. Sekarang kita pergi kepada sketch. Kita nak terus pergi kepada sketch the graph. Okay, macam mana kita nak sketch ni? Graf kuadratik. So, sketch the graph for the following QF. Okay, so soalan bagi QF. Okay, ini QF kita. Okay, melalui QF sahaja kita boleh menghasilkan graf. Okay, so macam mana? Yang pertama, langkah yang pertama adalah awak keluarkan dulu A, B dan juga C. Keluarkan dulu kita punya A, B dan juga C. So, A kita adalah negatif 1, B adalah 4, C adalah 12. So, daripada situ kita tahu A. Tadi kita dah belajar kan? A kalau negatif. Kalau negatif, apa yang terjadi? Graf kita adalah masam. Graf kita adalah masam. Therefore, kalau masam, of course, kita kena mencari maximum point. Kita perlu mencari maximum point sebab dia berada di atas macam ni. So, itulah pergi kepada step yang kedua. Step yang kedua ni macam mana kita nak cari maximum point. Macam mana kita nak cari maximum point. Kita mempunyai formula. Formula. Kita gunakan formula. So, formula untuk mencari, kalau kita bercerita tentang maximum point, dia mesti berada dalam keadaan koordinat. Bila koordinat, mesti ada X, mesti ada Y. So, macam mana nak dapatkan koordinat bagi X? So, inilah yang saya katakan formula. Formula sama ada maksimum ataupun minimum. Dua-dua boleh guna formula yang sama, iaitu negatif B over 2A. So, ini kena hafal lah. X sama dengan negatif B over 2A. So tadi kita dah listkan betul A, B dan juga C. So B kita adalah 4 dan juga A kita adalah negatif 1. Dan kita tekan kalkulator. So therefore kita dapat X sama dengan 2. Mudah je. Lepas tu saya kata koordinat. Ada koordinat, ada X, ada Y. So takkan nak cari X sahaja, kita kena cari juga Y. So Y daripada mana? Daripada fx. Daripada fx. Sebab fx tu sebenarnya dia adalah Y. Dia sebenarnya adalah Y. So kita masukkan nilai apa? Kita masukkan nilai X kita lah. Kita masukkan nilai X kita. So kita masuk dekat dalam ni. So X kita tadi kita dah jumpa iaitu 2. So masukkan 2 ke dalam kita punya QF. Kita dalam QF kita untuk mencari Y. So kita tekan kalkulator, so kita akan dapat 16. So therefore sudahlah kita selesai mendapatkan koordinat X dan juga Y. X tadi menggunakan formula, Y tadi kita kembali kepada QF tadi menggunakan X yang telah kita perolehi. So alhamdulillah kita dah dapat maximum point, iaitu X adalah 2 dan juga Y adalah 16. So itu untuk yang kedua. Step yang ketiga, kita ada 3 step kat sini. So step yang ketiga adalah kita perlu mencari X-intercept dan juga Y-intercept. Perlu mencari X dan Y-intercept. Macam mana kita nak cari X-intercept, guys? X-intercept kita perlu menggunakan Y equals to 0. Bagaimana pula Y-intercept kita kena cari X equal to 0?
X-intercept ni apa? X-intercept ni maksudnya pintasan pada paksi X. Okey, Y-intercept ni apa? Y-intercept ni adalah pintasan bagi paksi Y. Okey. So, Y equal to 0. So, saya kata fx tadi, kita daripada QF yang kita ada. So, fx tadi adalah Y, kan? So, kosong kita masukkan. Kosong. Dah masukkan kosong. Daripada situ, kita boleh dapatkan nilai bagi X. Okey, macam mana? Mudah saja. Okey, menggunakan kalkulator. Okey, tekan mode, EQN, degree. So, kita masukkanlah nilai tadi, negatif 1, 4 dan juga 12. Negatif 1, 4 dan juga 12. Okey, so awak akan dapat X sama dengan negatif 2 dan juga 6. X sama dengan negatif 2 dan juga 6. Okey, macam mana pula dengan Y-intercept? Tadi kalau X-intercept, Y sama dengan 0. Kalau Y-intercept pula, X sama dengan 0. Okey, so masukkan sahaja X sama dengan 0. So awak akan dapatlah. Okey, fx tu saya dah kata fx tu adalah Y. Y adalah 12. Okey, so daripada situ, daripada Y sama dengan 0, okey, daripada Y sama dengan 0, kalau awak perasan Y sama dengan 0, so kita dapat koordinat lah. Kita dapat koordinat yang pertama negatif 2, 0. Koordinat yang kedua adalah 6, 0. Okey, manakala pula untuk Y-intercept apabila X sama dengan 0. Okey, apabila X sama dengan 0, Y kita adalah 12. Okey, therefore dekat situ kita dapat berapa koordinat. Okey, so kita boleh letak ini koordinat yang pertama. Okey, lepas tu kedua, ketiga dan juga keempat. So kita memerlukan 1, 2, 3, 4 wajib. Okay? 1, 2, 3, 4 ni untuk sketch kita punya graf. So yang pertama berada kat mana? Of course dekat atas ni, kita punya maximum point. Okay, so kita letakkan kat sini adalah 2, 16. Okay, so 2, 16. So maksudnya dekat sini adalah 16, sini adalah 2. Okay, lepas tu nombor 2, negatif 2, 0. Negatif 2, 0 maksudnya di sebelah sini. Okey, negatif 2, 0. Okey, lepas tu yang ketiga adalah 6, 0. Kat sini 6, 0. Okey, lepas tu yang terakhir adalah Y-intercept. Y-intercept 0, 12, iaitu dekat sinilah 0, 12. Okey, alright. So, kalau yang tertanya-tanya tadi, okey, kenapa graf kita masam daripada awal tadi? Okey, daripada awal kita dah tahu dah graf kita adalah masam daripada A kita yang negatif. Sebab tu masam. Lepas tu kita kena letak pada koordinat yang kita dah cari tadi. Okey, letak pada koordinat yang kita telah cari. So, kita kena plotkan pada graf yang masam lah. Okey, jangan graf yang senyum pula. Okey. Okay. So itulah dia 3 step yang penting. Okay, step yang pertama, step yang kedua dan juga step yang ketiga. Step yang keempat adalah melukis lah. Okay, kita kena melukis. Alright. So kalau awak ikut flow, okay, nak jawab graf ni satu persatu, tarik nafas panjang-panjang. Okay, InsyaAllah awak akan mudah untuk buatlah. Okey, mengikut langkah-langkah yang saya dah bagikan. Okey, flow dia okey. Okey, next saya nak bercerita sekarang ni tentang maximum ataupun minimum point tadi. Okey, maximum dengan minimum point tadi saya kata kita boleh menggunakan formula tadi kan, iaitu negatif B over 2A. Walau bagaimanapun saya perlu juga ajar awak menggunakan completing the square. Okey, so completing the square ni juga, melalui completing the square, kaedah completing the square juga kita boleh mendapatkan maximum ataupun minimum point kita. Alright.
Okay, so bagaimana? Of course, melalui kita punya QF lah. Okay, so contoh dia bagi kat sini QF. Alright, so apa yang QF kita ada? 2x square tolak 7x tolak 4. Okay, sekarang ni kalau awak ingat completing the square, saya kata x di hadapan ni tak boleh ada selain daripada 1. Dia mesti A mesti wajibnya adalah 1. Okay, tak boleh selain daripada itu. So therefore apabila kita nak add coefficient of x square kita ni 1, so masalahnya dekat sini adalah 2. Okay, so therefore kita kena faktorkan 2 ni. Okay, sebab kita nak force dia menjadi 1 juga dekat depan. Okay, so kita keluarkan 2. So apabila term yang pertama dah keluar 2, yang lain semua mesti kena keluar 2. Okay, so that's why dia akan jadi 7/2 dan sini pun negatif 2. Okay, so tapi kalau awak perasan, kalau kita expand balik kita akan dapat balik yang di atas, betul tak? Okay, 2x kuasa 2 ni darab akan dapat negatif 7. 2 darab negatif 2 akan dapat negatif 4. Okay, so macam itulah cara nak faktorkan lah. Okay, so kalau awak nak tahu faktor awak tu betul ataupun tidak, so awak expand balik dapat tak? Okay, yang di atas macam tu. Okay, so dah selesai dekat situ. A kita adalah 1. So dekat situ bermulanya step yang pertama. Step yang pertama adalah kita kena menggunakan formula b/2 kurungan square. Ni formula kita. Okay, so formula kita ni kita kena pecah kepada 2. Okay, pecah kepada 2 macam mana? So 2 tu adalah yang pertama, okay, dan juga yang kedua. Macam ni. Awak kena pecahkan kepada 2, iaitu yang this one adalah AB. Kalau awak perasan, ini adalah AB, ini adalah C. Betul tak? So AB adalah satu kumpulan, C adalah satu kumpulan yang lain. Okay, so AB kena ditambahkan dengan formula kita. C, walau bagaimanapun C kena tolak. Okay, so maksudnya kat sini tambah, tapi dekat sini kena tolak. Macam tu. Okay, so ingat formula kita ni kena tambah dan juga kena tolak. Okay, so formula kita adalah B/2. B, apakah itu B? So B kita tengoklah balik. B kita adalah negatif 7/2. So kita masukkan negatif 7/2. So per 2 ni memang formula lah. Lepas tu kurungan kuasa 2 pun formula. So kita selesaikan, kita akan dapat negatif 7/4 kuasa 2. So kita pergi kepada kiri dan juga kanan. Yang kiri kena tambah, yang kanan kena tolak. Kan kita ada kiri kanan tadi. So yang kiri ni kena tambah, yang kanan ni kena tolak. Macam tu. Okay, so lepas tu dah tambah tolak. Okay, so kita selesaikanlah negatif 7/4 square ni. So tekan kalkulator, dia akan dapat 49/16. So kalau kat sini 49/16, sini pun 49/16. Cumanya sini tambah, sini tolak. Okay, perasan tambah, tolak. Okey. Lepas tu, tadi kan kita dah buat 2 kumpulan. So kumpulan tu dia akan diikuti lah dekat sini. Dia akan diikuti. Okey, kumpulan yang pertama dan kumpulan yang kedua tu masih lagi dalam kumpulan. Okey, so step yang seterusnya adalah step yang kedua. Step yang kedua ni, awak perlu buat kumpulan yang pertama. Kumpulan biru perlu menghasilkan kurungan. Perlu menghasilkan kurungan, manakala kumpulan yang kedua awak hanya solve sahaja. So kurungan solve. Okey, macam mana kita nak buatkan pemfaktoran ni? So macam biasa sahaja. Okey, just tekan kalkulator, tak payah penat-penat. Tekan kalkulator. Okey, A kita adalah 1, B negatif 7/2 dan C
per 16. So awak akan dapat 7/4. So dia tak ada X1, X2. So dia ada X sahaja. So 7/4. So therefore kurungan awak 1 sahaja tapi kuasa 2. Sebab apa kuasa 2? Sebab dia kuadratik. Okay. So bila awak dapat macam ni, so dia sebenarnya X tolak 7/4, X tolak 7/4 macam tu. Okay. So mana dapat tolak? Sebab dia daripada atas tadi dia adalah 7/4. So dia patah balik. Okay. Dia patah balik. So bila patah balik, tu yang jadi tambah jadi tolak. Okay. Okay. So itulah cara dia nak faktorkan. Okay. Daripada, tapi yang dalam kalkulator mudah je lah. Okay. So nak transfer balik. So kalau positif, okay, senang saja dia akan jadi negatif. Okey, manakala yang merah pula awak just tekan je kalkulator. Yang merah tekan kalkulator, awak akan dapatlah negatif 81/16. Okey. Lepas tu step yang ketiga ni yang penting. Step yang ketiga, okey, jangan lupa untuk kita expand semula dua ni. Expand balik dua. Dua darab yang biru, dua darab dengan merah. Dua darab dengan biru, okey, dapat macam ni. Okay, so 2 dengan darab dengan merah, akan dapat yang merah ni lah. Okay. Okay. So itu je dia punya step. Senang saya rasa kalau ikut flow kita. Step 1, 2, 3. Dan of course kita nak tahu bahawasanya dia minimum ataupun maksimum. So macam mana nak tahu dia minimum atau maksimum? Kita lihat pada A kita. A kita adalah positif. So bila positif maksudnya dia senyum. So senyum maksudnya senyum dia berada dekat bawah. Bila berada dekat bawah dia minimum lah. Okay. Senyum dia berada dekat bawah. So dia minimum. So minimum point kita, okay, dekat sini dekat sini saya nak tekankan bahawasanya, okay, dia ada formula. Formulanya adalah negatif. Okey, kat sini perlu ada negatif. Okey, negatif apa? Negatif di dalam kurungan. Okey, so saya salin jap kat sini. Contoh kalau saya ada X tolak dengan H kuasa 2 tambah dengan K. Okay. So saya punya maksimum ataupun minimum point saya mesti dalam keadaan formulanya negatif H K. Okay. So contoh jika ialah negatif HK lah. So maksudnya dia mesti ada negatif kat depan ni. Okay, so kita kena ambil nilai pada this one dan this one. Okay, so therefore nilai kita adalah negatif 7/4. Cumanya kita kena letak negatif. So negatif 7/4. Lepas tu yang K ni tak ada masalah. K ni terus ambil sahaja. Alright. So kita punya jawapan adalah pada di dalam ni dan juga di sini. Okay, untuk X dan juga Y. Okay, cumanya saya kata jangan lupa letak negatif. So therefore dah akan jadi positif. So, yang masalah kat sini adalah, dekat sini lah student selalu tersilap pada X dekat sini. Okay. Okay. So macam mana, okay, sebenarnya macam mana awak nak tahu jawapan awak betul ataupun tidak? Tadilah, okay, sebab kita dah belajar tadi. Okay, kita dah belajar macam mana nak gunakan formula yang this one kan. So kalau kita nak tahu jawapan kita menggunakan teknik yang this one, completing the square, kan, sebab kadang-kadang soalan dia memang arahan tau. Kadang-kadang soalan tu memang arahan by using completing the square. Yang itu yang susah. Okay, so bukan susah, maksudnya yang itu yang kita, sebab tu kita kena belajar benda ni. Okay, completing the square ni. Okay,
Sebab kadang-kadang soalan dia nakal kan. Soalan tu nakal, maksudnya dia dia suruh kita menggunakan juga completing the square. So kalau dia tak suruh, kita boleh je guna yang macam biasa ni kan. So yang macam biasa ni mudah sikit kan. So formula kita ni kita boleh gunakan untuk meyakinkan kita. Okey, untuk meyakinkan kita bahawasanya apa yang kita cari tu betul. So macam mana kita nak check? So menggunakan formula ni je lah. So macam biasa, masukkan sahaja B dan juga A. So awak akan dapat lah, okay, X awak tu tadi kalau awak tak yakin. Okay, macam mana pula nak dapatkan Y? Macam biasa, just masukkan sahaja pada kita punya QF. Okay, 74 tadilah. So kita akan dapat negatif 81/8. Okay, so dekat sini saya nak highlight bahawasanya maksimum dengan minimum point ni dia boleh dalam dua keadaan. Okay, completing the square dan juga formula. Okay, kalau soalan tak ada berkehendak, so saya selalu ingatkan student, janganlah, tak payahlah guna ni. Okay, penat-penat. Okay, so kalau tak ada berkehendak, so maksudnya kita just guna yang biasa sahaja. Ni yang paling mudah. Okay, untuk dapatkan minimum ataupun maximum point. Okay, dan yang terakhir, okay, untuk bab 2. Okay, so ingat lagi tak tadi? Okay, kalau awak ingat lagi, kita punya net tadi. Okay, net kita tadi apa? Negatif, 0 dan juga positif. Apa maksudnya? N, E, D. Lepas tu saya kata 0, 1, 2. 0, 1, 2. Okay, so kita nak jawab soalan ni. Okay, find the range ataupun value of M if the curve of the QF. Okay, kita nak jawab soalan yang A dulu. Intersect. Kalau dia kata QF kita intersect with X axis at one point. Okay, at one point only. Okay, so sebab tu kita kena ingat this one. Okay, ini pasal intersect kan, pasal intersect. So ini kosong, maksudnya does not intersect. 1 intersect 1, 2 intersect 2 pada X axis. Okay, so kalau soalan nak at one point only, so kita dah ada formula dekat sini. So 1 maksudnya dekat sini lah, kita hanya fokus dekat sini sahaja, iaitu E adalah 0. 0 tu maksudnya equals to 0 kan. Kalau D positif maksudnya more than 0. Kalau negatif maksudnya less than 0. So kita hanya fokus kepada equals to 0. So equals to 0 ni apa? B square tolak 4AC equals to 0. So yang berubah-ubah adalah di sinilah. Di sini yang berubah mengikut keadaan. Okey, kalau intersect 1 equal to 0. Kalau tak ada intersection, less than 0. Kalau intersect 2 point, more than 0. So dia berubah-ubahnya pada dekat sini. Discriminant, masih lagi discriminant, tapi dekat sini yang berubah. Okay, sama ada less than, equal ataupun more. So mengikut kehendak soalan. So kehendak soalan yang pertama 1 point. So 1.1 equals to 0. Okay, that's why kita kena gunakan equals to 0. Okay, so ini apa yang soalan yang diberi. So daripada soalan yang diberi, kita boleh keluarkan data A, B dan juga C. Okay, lepas tu kita gunakan discriminant kita, tapi bukan sebarang-sebarang, kita kena mengikut kehendak soalan lah. Kalau 1 point equals to 0. Okay, so masukkan B adalah 3, A adalah M, C adalah 6. Okay, daripada situ kita just simplify ataupun solve mengikut jalan kira algebra lah. Okay, so kita akan dapat M sama dengan 3/8. Okay, so dekat sini saya just nak tekankan lah. Okay, kehendak soalan mengenai intersection. Okay, so kalau kosong, kalau maksudnya dia tak ada intersect,
intercept 1 ataupun intercept 2. Okay, so kena betul-betul hafal ataupun fahamkan konsep net ni. Okay, so itu sajalah seberingkas, seberasas daripada saya untuk bab 2. Saya harap you guys serba sedikit dapatlah juga ilmu-ilmu yang baru daripada saya. InsyaAllah saya doakan semua dipermudahkan. Amin. Selamat selamat cuti raya haji. Selamat beribadah korban. Thank you.